Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Sedang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kuliah duha pagi ini kita akan bicarakan bab berkaitan dengan ulumul Quran. Ulumul Quran, sebelum ini kita telah membicarakan tentang bagaimana susunan Al-Quran berlaku. Sebelum itu kita telah membicarakan juga bagaimana penurunan Al-Quran. Dan hari ini kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu bahawa penurunan Al-Quran peringkat yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku secara munajjaman ataupun sedikit demi sedikit selama hampir 23 tahun. 10 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi apakah ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pendapat pertama yang masyhur dan terkenal ialah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat yang kelima, 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq, merupakan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa dalil tentang pendapat ini, contohnya hadis daripada Aisyah berkata bahawa surah ataupun ayat yang paling awal diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga beberapa dalil yang lain yang menjelaskan bahawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama ini merupakan ayat yang pertama diturunkan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Datang malaikat Jibril memeluk Nabi, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Kemudian dilepaskan. Jibril kata lagi, Iqra. 3 kali diulang. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak boleh baca. Kemudian turunlah ayat ini. Jibril bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat yang ke-5. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa ayat yang pertama turun ialah ya ayyuhal muddathir, dalam surah Muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Ini berdasarkan pada riwayat daripada Bukhari, menyatakan bahawa Jabir bin Abdullah ada menyatakan bahawa ayat yang pertama turun ialah ya ayyuhal muddathir. Namun pendapat ini ditolak oleh para ulama dengan hujah menyatakan bahawa sebenarnya ada 2 pendapat menyatakan surah Muddathir adalah ayat yang pertama turun selepas inqita'il wahyi, selepas fatrah terhentinya wahyu yang lama, selepas penurunan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ayat yang pertama turun ialah surah Muddathir. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa surah Muddathir adalah surah yang pertama turun secara sempurna. Kalau kita lihat sebelum ini perbincangan yang telah kita bincangkan tentang susunan Al-Quran, susunan Al-Quran tidak diatur mengikut turunnya ayat Quran. Tetapi apabila turun ayat Quran, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ayat ini berada di sini, ayat ini berada di sini. Susunan itu diberitahu oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang kedua menyatakan bahawa surah Muddathir ini merupakan ayat yang pertama turun, tertolak dengan 2 hujah ini. Pendapat yang ketiga menyatakan bahawa
ayat yang pertama turun ialah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Hadis ini tidak boleh dijadikan hujah kerana ia adalah hadis mursal, ya. Hadis mursal di mana rangkaiannya terputus daripada kalangan sahabat terus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mursal ini tidak cukup kuat untuk menjadi hujah. Sedangkan hadis yang dijelaskan oleh Aisyah tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu hadis marfu'. Beza di antara mursal dengan marfu'. Marfu' ni sampai kepada Nabi penuh dengan sanad dia. Manakala mursal ni ada yang hilang, ada yang hilang, tapi mursal sahabi bahagian sahabat Nabi hilang terus direct kepada Nabi. Jadi hadis mursal ni tidak kuat untuk jadikan hujah. Yang keempat, ayat yang pertama diturunkan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Pendukung pendapat ini berhujah menyatakan bahawa Ikrimah dan Al-Hasan ada menyatakan bahawa ayat yang pertama diturunkan dalam Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim dan permulaan surah Al-Alaq. Hujah ini ditolak kerana hadis ini juga hadis mursal, ya. Jadi pendapat yang paling kuat dengan hujah yang konkret bahawa ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So ada 4 pandangan tadi. Yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kedua surah Muddathir, yang ketiga surah Al-Fatihah, yang keempat Bismillahirrahmanirrahim. Namun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu lebih konkret menjadi ayat yang pertama diturunkan, manakala surah Muddathir ayat yang pertama turun selepas inqita'il wahyu atau terputusnya wahyu, manakala surah Al-Fatihah dan Bismillah ini hadis tersebutlah hadis mursal. Okay, kita bagi poin yang kedua. Apakah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang masyhur di kalangan ramai manusia bahawa ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah. Penghujung ayat itu berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku kurniakan nikmatku ke atasmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam ini sebagai cara hidup kamu. Dari segi maksud ayat ini menggambarkan bahawa ayat ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang lengkap dan ialah penutup segala ayat Al-Quran. Namun kalau kita lihat di fakta sejarah, selepas ayat ini turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup selama 81 hari. Dan ada lagi ayat yang turun selepas itu yang merupakan ayat yang terakhir, di mana ayat yang terakhir ni dalam surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 281, di mana Allah SWT berfirman, ayat yang saya bacakan tadi maksudnya, dan peliharalah diri kamu daripada hiruk pikuk ataupun huru hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah SWT, kemudian disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah dilakukan ataupun dikerjakan ataupun diusahakan, sedangkan tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Sedang penonton sekalian, ayat ini
diturunkan pada Nabi Muhammad SAW 9 hari sebelum kewafatan Nabi. Maksudnya Nabi wafat 9 hari selepas turunnya ayat ini, dan tidak ada ayat lagi yang turun selepas turunnya ayat ini. Ini berarti bahawa surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takutlah kamu tentang hiruk pikuk berlakunya hari kiamat di kala mana kamu dikembalikan kepada Allah SWT, merupakan ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun demikian tidak dinafikan ada pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan bahawa ayat ini, ayat itu, ayat yang terakhir. Contohnya ayat dalam surah Al-Baqarah 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah kamu saki-baki riba. Ayat ini dikatakan juga ayat yang terakhir diturunkan. Kita lihat beberapa pandangan yang lain. Pandangan yang keempat menyatakan bahawa ayat terakhir ialah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat tentang yang ketiga tentang riba, yang keempat tentang hutang. Dan untuk makluman tuan-tuan, ayat tentang hutang ini merupakan ayat yang panjang, ayat yang panjang dalam surah Al-Baqarah. Dan ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang tata cara apabila seorang itu berhutang. Namun demikian, pendapat ini juga ditolak sebab adanya ayat yang lain yang turun selepas ayat ini. Pandangan yang kelima, ayat dalam surah Ali Imran ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal di kalangan kamu. Surah sampailah habis surah Ali Imran ayat 195. Kadang-kadang ada orang salah sebut baca Al-Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran, keluarga Imran. Ibnu Mujahid daripada Ummi Salamah menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Namun demikian, hujah ini dapat ditolak dengan mudah kerana dalam kandungan hadis juga ada dijelaskan bahawa ayat ini kalau kita perhatikan tentang asbabun nuzul ayat ini menyatakan bahawa ketiga-tiga ayat yang saya bacakan sebelum ini, bahawa ayat yang terakhir yang diturunkan itu daripada 3 ayat, bukan ayat yang terakhir surah Al-Quran. Jadi ia adalah perbandingan berbanding dengan 3 ayat sebelumnya yang kita bacakan sebelum ini. Pendapat yang keenam, ayat yang terakhir turunkan ialah dalam surah An-Nisa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Hadis ada dalam Al-Bukhari, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya ayat ini adalah ayat yang akhir diturunkan dan tidak dinasahkan dengan sesuatu. Maksudnya apa? Ayat ini ayat tentang hukum pembunuhan yang terakhir turun, dan selepas ayat ini tidak ada ayat tentang pembunuhan yang dimansuhkan.
Jadi ia bukan dalil bahawa ayat ini ayat yang terakhir daripada Al-Quran yang diturunkan, tetapi tentang hukum bunuh. Okey. Yang ketujuh, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 176. Mereka orang Islam meminta fatwa ataupun bertanya pada kamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Kalalah ialah seorang wanita apabila dia meninggal tidak punya anak. Jadi macam mana harta warisan ini tentang kalalah? So pendapat ini menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Namun sebenarnya ayat ini adalah ayat yang terakhir turun tentang bab harta warisan. Ya betul, ayat yang terakhir turun, tetapi tentang harta warisan, bukan ayat yang terakhir turun secara keseluruhannya. Pandangan yang ke-8, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dalam surah At-Taubah ayat 128. Pandangan ini riwayat daripada Al-Hakim, daripada Ubay bin Ka'ab. Hujah ini juga tidak boleh ataupun ayat ini juga tidak boleh jadikan dalil ataupun bukti bahawa ayat ini ayat yang terakhir diturunkan, kerana surah At-Taubah bukan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Ada lagi ayat yang terakhir turun selepas itu. Baik. Pandangan yang ke-9, surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Ayat yang ke-110, ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang inginkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amalan salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia melakukan syirik dengan ibadat pada Allah SWT dengan satu pun. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Jarir dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimanapun Ibn Kathir berkata dalil ini ada kekeliruannya, sebab boleh jadi yang dikendakinya ialah tidak turun selepasnya ayat yang menasahkannya, yakni hukumnya tidak berubah dan hukumnya tetap diamalkan. Kerana kalau kita lihat dari segi kronologi sejarah, memang ada ayat yang diturunkan selepas ayat ini. Dan pandangan terakhir ialah surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat inilah Ibn Abbas menyatakan apabila turun ayat ini dalil bahawa Nabi akan diwafatkan tidak lama lagi, sebab misi dakwah Nabi telah pun sempurna. Dan walaupun demikian, hadis ini tidak boleh diterima sebagai, ataupun pendapat Ibn Abbas ini tidak boleh diterima sebagai ayat yang terakhir turun, berdasarkan dalil di mana surah Al-Baqarah yang saya bacakan awal tadi, ayat yang pertama turun, ia turun 9 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada pandangan-pandangan ini, 10 pendapat, mungkin anak sekalian boleh rujuk balik daripada 10 pendapat yang ada tadi. Pendapat yang pertama dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ingat lagi tak pandangan pertama apa dia? Surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu
yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat ini diturunkan 9 hari sebelum kewafatan Nabi. Namun kita jawab sikit kekeliruan, sebab yang masyhur di kalangan ramai umat Islam, ayat yang terakhir turun ialah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah, ya. Ramai yang mendapat demikian sebab ayat ini menyatakan bahawa Islam telah pun sempurna. Cumanya ayat ini adalah diturunkan pada hari Arafah. Ayat ini diturunkan pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada, dan menggambarkan bahawa sempurnanya hukum hakam Islam yang diturunkan. Dan ayat ini diturunkan 81 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dinafikan bahawa pada haji perpisahan kekuatan Islam amat terserlah dan keunggulan ajarannya diterima ramai orang. Di samping itu orang musyrik telah dikeluarkan daripada bumi tanah haram, dan ibadat haji tidak lagi bercampur di antara orang Islam dan orang musyrik. Dan sempurnalah nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ia tidak bererti bahawa ayat ini merupakan ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Dan untuk kita lihat lebih detail, lebih jelas lagi, ialah kita lihat fakta sejarah, di mana ayat ini diturunkan 81 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 281 itu diturunkan 9 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dia perbincangan ayat yang pertama turun dan juga ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak sekalian boleh bincangkan sama dengan kawan, berikan pendapat anda 3 ayat ataupun 3 pendapat tentang ayat yang pertama turun, supaya ingat, tak lupa. Yang kedua, senaraikan pandangan para ulama 3 ayat yang terakhir diturunkan. Mungkin soalan ketiga untuk dibincangkan ialah jelaskan kekeliruan mengapa ramai yang menyatakan bahawa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah itu sebagai ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga persoalan-persoalan yang ditarakan dan pandangan-pandangan yang diberikan ini dapat memberikan maklumat yang lebih detail kepada kita, lebih sempurna tentang Al-Quran. Jadikanlah diri kita sebagai umat yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga hidup kita sentiasa mendapat berkat, rahmat daripada Allah SWT. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.